Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, Alif baca doa, Alif. Alif بسم baca الله doa. الرحمن Okey. الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين Amin. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى Amin. الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Okey. So, untuk hari ini kita akan bincangkan soalan-soalan dalam modul yang hari itu saya tak habis bincangkan. Okey. Jadi hari ini kita akan bincangkan soalan ini. Okey, jadi apa? Kalau tak faham ke awak boleh bertanya. Okey. Jadi dekat sini sekejap. Alamak. Anak saya ada kelas, saya kena ubah tempat. Sekejap. Okey, jadi awak tengok dekat modul last kali muka surat yang kita bincang hari itu. Okey, sebab saya memang nak gunakan modul je senang. Okey, sebab dalam buku teks yang ini awak nak lukis-lukis susah. Okey, jadi kita tengok dekat soalan modul ni. Yang pokok ni kita dah buat dah kan? Okey, so sekarang bincang yang ini, betul tak? Betul tak? Boleh nampak? Okey, kat sini memang dah ada jawapan tapi saya akan terang kamu apa yang dimasukkan dekat situ. Okey, jadi kita menggunakan gabungan transformasi. Okey, gabungan transformasi. Jadi kalau awak tengok dekat sini soalan, dia kata, okey, kalau awak tengok dia bagi, jadi kat sini kita akan tengok apakah dia punya, okey kan, tengok soalan kat sini, dia akan tentukan titik. Jadi kalau sebelum ni objek, bentuk. So kat sini you boleh juga soalan boleh keluarkan objek tu adalah dia punya titik. Okey, sekejap ada orang masuk. Okey. So ada 12 orang. Okey, jadi dekat sini kalau awak tengok, okey, dia kata Raja di bawah menunjukkan 5 titik yang dilukis pada satu satah katis. Jawab soalan berikut. Okey, soalan pertama dia kata T adalah translasi negatif 32. Okey, translasi T ialah negatif 32. Maksudnya dia akan bergerak negatif 3 sebelah kiri dan negatif 2 ke bawah. Bila dia negatif, dia akan pergi ke kiri untuk X, yang Y tu akan ke bawah. Okey. Dan pantulan. Pantulan dia kata pada Y sama dengan 5. Okey, dia akan, jadi awak kena tengoklah nanti apa dia kat sini. R adalah putaran, lawan arah jam pada pusat 5, 4. Okey, nyatakan koordinat titik bagi J. Di bawah, apa dia? Di bawah TP. Dia nak titik J. Tadi saya dah kata dah. Okey, sebelum ni kita tengok dia adalah objek, bentuk. Okey, bentuk. Jadi dia akan lakukan putaran ke, translasi ke, pembesaran ke, dia punya bentuk. So sekarang dekat sini dia bagi titik. Titik apa? Dia kata titiknya adalah titik J. Titik J dia kata di bawah translasi TP. Kalau dia buat TP, kita lakukan apa dulu? T dulu ke P dulu? Kalau TP, kita lakukan apa dulu? P. Okey, kita lakukan P dulu. So, kita tengok apakah P? P dia kata pantulan pada Y sama dengan 5. Kat mana Y sama dengan 5? Okey, jadi Y sama dengan 5 adalah di sini. Okey, awak guna pembaris ya. So, awak buat garis, saya buat garis putus-putus kat sini menunjukkan ini adalah awak punya paksi pantulan. Pantulan apa? Iaitu pantulan pada Y sama dengan 5. Okey, kemudian dia kata dia buat P. Maksudnya titik J ni akan dipantulkan pada P. So bila dipantulkan kepada P, kamu kamu tengok saya tunjukkan pergerakan yang berwarna merah. Okey, awak tengok pergerakan berwarna merah. Okey, jadi dekat sini kalau kita tengok J ni dipantulkan, dia buat TP. Maksudnya dia pantulkan dulu. X sama dengan Y. Jadi 1, 2, 3 dia turun. So, kita akan turunkan bawah. 1, 2, 3. Bermakna J dah jadi dekat sini. Ini J prime kamu. Okey, kemudian dia kata dari J tu lalukan P dan dia kata T. Apa T? T adalah translasi negatif 3, negatif 2. Negatif 3, negatif 2 ini bererti dia bergerak negatif 3 iaitu ke kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Ke kiri 3 dan ke bawah sebanyak 2. 1, 2. So dia pergi dekat situ.
Jadi manakah titiknya? Titiknya ialah 4, 0. Faham? Cikgu betul dapat J prime itu. Macam mana? Dapat J prime. Okey, sebab kan tadi dia kata titiknya titik J. Titik J saya bermula dengan pantulan P. Pantulan P ialah pada Y sama dengan 5. Jadi yang warna hijau ini adalah garis Y sama dengan 5. Saya pantulkan titik J. Titik J nak pergi garis pantulan, dia langkah 3. Dia pantulkan jadi dia turunlah 3 ke bawah. Kat situlah J prime awak. Faham? Faham tak? Faham itu? Ha? Faham. Faham Jadi J prime tu sebenarnya adalah J yang baru, image yang baru. Okey, berapa orang? Alhamdulillah ada 13 orang. Okey, seterusnya dia kata RT. Kalau RT, kita pergi T dulu. T dulu. Okey, awak tengok saya guna warna purple. Okey, dia kata T dulu. T tu kat situ kalau kita tengok di sini. Okey, sana kecilkan sikit. Okey. T adalah translasi negatif 3, negatif 2. Sebab dia kata RT, T dulu. So, T kita ambil huruf J. Huruf J dia pergi negatif 3. So, gerak 3 ke kiri. 1, 2, 3. Negatif 2 ke bawah lah. 1, 2. Bermakna ini J prime awak. Maksudnya pada dia lakukan transformasi yang pertama. Okey, kemudian kita tengok yang kedua apa? Yang kedua adalah R. Putaran ni hati-hati sikit. Jadi R tu dia kata putaran lawan arah jam. Okey, pada pusat 54. Mana pusat 54? 54. Ini pusat 54. Itu dia 54. Jadi dia kata pada pusat 54. So, awak akan tengok dekat sini, pusat dia 54. Jadi kita ambil titik kita tadi, kita akan buat satu garisan. Okey? Kita akan buat satu garisan. Kalau awak tengok dekat sini, okey, saya akan buat garisan. Itu garisan saya. Okey, iaitu daripada titik tu pergi ke pusat putaran. Sebanyak berapa? Dia kata 90 lawan arah jam. Kalau dia bergerak ikut arah jam, so dia akan bergerak di sini. Okey, ni dia gerak pergi sini. Tapi dia lawan arah jam, so ke bawah. 90 darjah sebenarnya, cara nak cari 90 darjah tu macam mana? Awak ambil pembaris. Okey, awak ambil pembaris, awak letak ujung pembaris. Awak letak ujung pembaris, contoh dekat sini. Okey, tengok saya gunakan bentuk ini untuk pembaris saya. Sekejap. Mana yang tajam? Okey. Okey. Sekejap ya, ada orang masuk. Okey. So, 90 tu awak ambil pembaris. Awak letak kat penjuru macam tu. Ni kalau pembaris awak. Okey, sebab saya tak ada pembaris kat sini. Jadi, saya akan ambil penjuru pembaris, letakkan. Itulah 90 darjah saya. Nampak? Boleh ikut? Boleh? Boleh, cikgu. Jadi dia akan pergi sini. So kalau awak tengok tadi, dia akan bergerak ke sini. Inilah kawasan saya. Okey, saya akan pergi dia kemari. Itu saya punya. Okey, jadi sekarang kalau awak tengok, ni pembaris kita tepikan. Okey, dia tengok 90 darjah, dia kata lawan arah jam. Lawan arah jam, jadi kita kemarilah, ini lawan arah jam. Kalau ikut, dia akan pergi sini. Tapi kita lawan, so patah balik. Jadi, awak tengok, dia gerak ke kiri atas, ke atas 2. Ke kiri 1, ke atas 2. So, kalau ke kiri 1, 90 darjah, akan jadi ke bawah yang 1. Ke atas, lawannya ke bawah lah, tapi ni ke kiri lah. So dia gerak 2 di sini. So mana titiknya? Titiknya iaitu kita punya J double prime kita adalah pada titik 3T3. Hati-hati. Putaran dia macam susah sedikit kalau ikutkan. Macam tu. Boleh tak setakat ni? Boleh? Okey tak? Okey tak? Tolong respon. Okey. Okey, sekarang kita tengok soalan seterusnya. Dia kata,
Soalan 2, T adalah translasi 24. P pantulan Y sama dengan 4 dan putaran pada 63 pusat putaran, iaitu ikut arah jam. Dia kata nyatakan koordinat bagi titik K di bawah transformasi berikut. Transformasi apa? Iaitu dia kata PT. PT maksudnya kita buat T dulu. Okey, ini nak mudah kita buat pada kertas kotak-kotak lah Kak. Jadi kat sini nampak tak? Dia tak ada kertas kan? Jadi awak bolehlah ambil dekat sini. Kalau periksa kan contohnya susah nak buat, awak angkat tangan mintalah kertas graf. Okey, awak tengok titiknya adalah 24. Okey, translasinya 24 dan titik yang asal adalah 63. Kat mana 63? Oh, okey, 63 berada di sini. Jadi awak boleh gunakan kawasan ini. 63 iaitu di sini. Itu 63 titik warna biru. Okey, jadi kalau awak tengok, dia nak nyatakan koordinat imej bagi titik K. Oh, okey. Sorry. Dia nak titik K, sorry Dia dah ada dah titik K. Nampak tak titik K tu kat situ? Jadi nak mudahkan, maksudnya yang lain saya akan padamkan. Kalau semua saya biar kat situ, nanti awak nampak dia berserabut. Sekejap ya, dia tak boleh hilang pula. Alamak, sekejap Okey, jadi awak tengok titik K. Titik K dia bergerak kat mana? Titik K kalau awak tengok, dia kata dia gunakan PT. Maksudnya dia translasi terlebih dahulu. Translasikan terlebih dahulu. Okey, jadi titik K ni, nampak tak titik K ni? Cuba translasikan. Translasinya ialah 24. Okey, gerakkan dia 24. Sekejap saya ambil mouse. Okey. So kalau awak tengok dekat situ, titik K kita dekat sini. So saya padam dulu yang lain. Okey, sekejap Alamak, sekejap dia jam pula ni. Ha. Okey. Okey, saya padam dulu untuk kita jawab soalan seterusnya. Nanti kalau tak awak akan nampak berserabut sangat. So kita padamkan dia dulu dekat sini. Jadi barulah kita boleh dapat jawab yang soalan yang dia nak tu. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, apakah titik kita? Okey, tadi kita bergerakkan ikut titik J. Tadi kita gunakan titik J. Kali ni soalan kata apa? Dia nak kat sini nyatakan koordinat titik K. Dia dah tukar K. Ni K ni. K. K dia kata kemudian di bawah transformasi apa? PT. PT kita buat apa dulu? PT buat apa dulu? T. Ya, buat T dulu. Okey, titik K menggunakan transformasi T. T adalah translasi. Negatif 3, 2. So dia gimana? Okey, cuba gerakkan. K dia bergerak negatif 3, negatif 2. Bagaimana jawapannya? Bagi saya? Sorry, 24. Soalan nombor 2. Titik K tu, translasi dia nak PT. PT iaitu kita buat T dulu. T-nya adalah 24. So, K bagaimana kalau 24? Nampak tak? Kanan. Ya, dia bergerak 2 ke kanan,
Naik ke atas 4. 1, 2, 3, 4. So, jawapannya apa? Jawapannya di sini. So, ini awak punya K prime. Iaitu titik apa? Titiknya adalah 4, 7. Dapat? Okey, boleh? Lepas tu, dia kata dekat sini. Okey, good. Jadi, yang seterusnya, kalau awak tengok soalan kata dekat sini adalah selepas dia lakukan T, dia lakukan apa? Dia lakukan P. Apa P? P adalah pantulan Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 di sini. Ini adalah Y sama dengan 4. Oh, sorry. So, dia pergi mana titik K? Bagi jawapan K pergi mana? Apa jawapan dia? Ni. Dia pantulkan ke bawah. So, apa jawapannya? Cepat. Cepat. 1. Ya. 4, 1. Dia pantul jadi turun bawah. 1, 2, 3. Turun bawah. 1, 2, 3. So, ini awak punya K double prime. Ataupun titiknya adalah 4, 1. Okey? Boleh? Okey, next. Kita tengok soalan seterusnya. Dia minta apa? Dia nak kita buat RP. Okey, cuba buat soalan RP. RP. Titik K guna RP. Bila RP maksudnya kita buat P dululah. Okey, buat. Okey, cuba saya nak dengar jawapan. Ada yang dah buat ke? Ada. Okey, apa jawapan kamu? Saya dapat 87. 87. Okey. Orang lain dapat? Siapa yang tak dapat? Angkat tangan. Semua dapat. Alhamdulillah. Belum. Tak dapat. Okey. Dia kata RP. Bila RP, kita buat P dulu. P apa? Pantulan. So, dia K ni kita pantulkan, dia 1. So, dia pergi sini. Ini awak punya K prime. Okey. Kemudian, lepas dia buat R, lepas dia buat P, dia buat R. R tu apa? Putaran. Pada titik 63. Putaran pada titik 63. Lepas tu dia kata 90 darjah ikut arah jam. Ikut arah jam. Jadi macam tadi. Awak ambil awak punya pembaris kat sini. Okey. So, ini awak punya ni. Jadi kita tarik. Okey, sana. Okey, ini titik K awak yang asal. Okey, ini K awak. Lepas tu dia kata putaran pada titik 63. 63 tu kita tariklah dia pergi ke 63. Okey. Tu dia lebih kurang. So, awak turunkan. Itu titik 63 awak. Okey, itu dia. Jadi, dia pergi sini. Dia kata ikut arah jam. 90 darjah ikut arah jam. So, kita naikkan ke atas. Bermakna jawapan kita akan berada di sini. Nampak tu saya dah besarkan. Jadi, saya akan naikkan dia di situ. Tu dia. Okey, jadi itulah dia. Dia nak 90 darjah ikut arah jam. So, ini 90 darjah ikut arah jam. Okey, jadi jawapannya, nak tahu jawapan, awak tengok, kita tengok ada berapa dia gunakan petak dekat situ. Okey, kalau awak tengok, kan dia gerak Sekejap Alamak. Okey, so you tengok dia gerak sebanyak berapa ni? 1, 2, 3, 4 ke kiri, atas 2. 4 ke kiri, ke atas 2. Ke kiri lawannya ke kanan. Tapi dia putar. Jadi ke kanan tu maksudnya ke atas. Ke atas sebanyak 1, 2, 3, 4. So kita akan naikkan sebanyak 4. Okey. So 4. So awak akan gerakkan dia 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi kalau kita tengok tadi dia kat sini. Dia macam ni. So, jawapan kita akan berada di sekitar garisan ini. Di sekitar garisan ini.
So, dia akan bergerak ambil tadi 4. So, sini 2. Ni atas 4. 1, 2, 3, 4 di sini. Okey. Jadi, jawapan kita dia berada di sini. Kalau awak ambil pembaris dan awak ukur betul-betul, awak akan nampak lah. So, kat sinilah dia punya maksud 90 darjah. Okey, maksud 90 darjah ni tarik sini. Okey, dari sini dia tarik sini pergi ke sana. Itu 90 darjah. Okey, kemudian dia kata ikut arah jam. Okey, kemudian dia kata pada pusat 03. Okey, putarannya pada pusat 03. Okey, 03 pula. Sorry, 63. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini tadi, PR kita buat pantulan dulu, kemudian RR adalah putaran ikut arah jam. Jadi jawapan kita kalau awak tengok di situ, maka dia akan pergi ke mana? Okey, di sini iaitu titik apa? 87. Okey, boleh? Boleh? Cuba jawab soalan B. Okey, cuba buat soalan nombor 3. Nombor 3. Jawapan memang dah ada dah kat saya. Okey, tapi saya nak awak buat soalan nombor 3 dari R pergi ke T. Dari R pergi ke T. Okey, cuba. Dari R pergi T apa saya cakap ni? Betul lah, dari R pergi T. Maksudnya dari R. Dia RT, maksudnya kita buat T dulu baru R. Kan? Okey, soalan pertama. Buat T dulu baru R. Okey, cuba buat sendiri. Okey, dah. Dapat tak nombor 3? Dah. Okey, apa jawapan? Tu Eh. jawapan. 1, 5. Okey, ada tak yang tak dapat jawapan ni? Semua dapat? Okey, kalau semua dapat. Okey, tak dapat. Awak tak dapat yang mana? Yang A tu, yang A. A tu kalau awak tengok dia kata -1, 2. Jadi awak nampak saya masih menggunakan graf ni. Kalau tak saya tak boleh nak congak, saya tak boleh congak. Jadi awak nanti angkat tangan minta kertas graf. Okey. You tengok T. Dia kata iaitu putaran lawan arah jam pada pusat 03. Titiknya apa nak? Dia nak titik L. Dia nak titik L. So kita bergerak L pula hari ni. L tu dia kata RT. Maksudnya kita buat T dulu. T adalah translasi. -1, 1 ke kiri. Dan -2 ke bawah. 1, 2. So inilah awak punya L. Macam tu. Okey. L-nya jadi L prime. Okey. Kemudian selepas tu dia kata dekat sini. Okey. Apa yang dia nak buat. Lepas T dia buat R. R tu apa? R tu adalah putaran. So kalau awak tengok R tu putaran, jadi kita tengok dia putaran apa? Ikut arah jam. Okey, jadi ikut arah jam. So awak gerakkanlah titik awak tadi pergi ikut arah jam. Okey. So kalau ikut arah jam, so dia akan bergerak ke bawah macam ni. Okey tak? Cikgu, bukan Ya. arah jam. Apa dia? Astaghfirullahaladzim. Lawan arah jam. Titik 03 lawan arah jam. So kat sini titik dia titik L. Titik L. Dia nak RT. Maksudnya kita translasi dululah. Okey. L dia nak RT. Buat T dulu. T apa? -1. -1 ke kiri. -2. -2 ke bawah. So di situ. Itu awak punya L prime. Kemudian dia kata lepas T dia buat R. R tu apa? Putaran 90 darjah. Okey, kemudian kat sini kita tengok nyatakan kalau dia nak bagi image. Tentukan A-nya tu yang mana. Okey tak? Setakat ni okey? Setakat ni okey soalan A? Okey. Okey, B boleh? B jawapannya 5, 6. Boleh? Boleh. Boleh? Saya teruskan Okey, nombor 3 tu settlekan. Okey, sekarang buat soalan nombor 4. Cuba buat.
Okey dah. Dapat tak? Alamak, tergoyang lah. Sorry dia ni sangat sensitif. Okey, nombor 5 ni settle Saya tunggu awak ni tadi. Nombor 5 semua settle? Dapat? Saya tak dapat, cikgu. Yang mana? A. A. Jadi A ni awak tengok dia nak titik N. Dia nak titik N. Mana titik N awak? Ni titik N awak. Titik N, kalau awak tengok soalan soalan 3 ke 5 tadi 3 Tiga je. Okey, 3. Titiknya titik L. 3 titiknya titik L. Titik L, jadi awak tengok dia kata RT. T adalah translasi. Maksudnya L translasi negatif 1, 2. Maksudnya ke kiri negatif 1, ke bawah 2. So, you dapat L prime, dapat tempat dia. Okey, kemudian dia kata selepas T dia pergi R. Apakah R? R dekat soalan dekat sini. Okey, mana R? R ialah putaran 90 darjah ikut jam. Okey, ikut arah jam, pusatnya 03. X0, YT 3. Okey, kat sini. Kan? Pusat 03. Okey, kemudian dia nak kita sekejap ya. Okey, so tadi awak dah dapat, mula-mula kita lakukan T dulu. T adalah translasi. Kan negatif 1, negatif 2, negatif 1, negatif 2. So dia pergi ke negatif 1, negatif 2 ke bawah. Iaitu titiknya adalah 2, 2. Okey, lepas dia buat R. Okey, lepas dia buat T, kita sorry. Lepas buat T baru kita buat R. Okey. Untuk soalan yang kedua, dia buat R dulu. R dulu iaitu kita transformasi dia dulu. Dia ni ada penyakit ke tidak? Apa saya cakap ni? Apa saya cakap ni? Sorry. Saya lost. Saya transformasi. Saya sebenarnya tadi kan, saya teringat. Saya ajar PJ budak form 5 pasal penyakit. Jadi saya macam terbayang. Saya cakap apa tadi? Penyakit itulah saya macam gini saya macam hilang sekejap tau. Lepas tu saya cerita Allah Akbar. Anak saya pun kata Umi cakap penyakit. Okey, baik semula transformasi. Dia baik-baik transformasi ada penyakit lah. Pantulan je ada penyakit ni. Aduh, sakit betul lah. Okey. Aduh, bengong lah saya ni. Aduh. Nak kata tidur tak tidur. Dia bukan Mikael jawab tidur. Dia ingat saya kata dia tak tidur, dia tidur. Okey, tengok saya ulang balik ya. Sorry. Aduh, lapar ni. Betul-betul saya teringat budak 5N. Tadi saya bagi dia orang 10 soalan. Tapi Allah, saya nak suruh menjawab. Bukan 10, 6 soalan je kot. Okey, saya ulang balik ya. RT. T adalah translasi. Titiknya titik L. Titiknya titik L. Ini L. Translasi kita buat negatif 1, negatif 2. Negatif 1 ke kiri, negatif 1 ke bawah, negatif 2. 1, 2. Itu awak punya L yang baru. L prime. L tak satu tanda. Lepas T dia buat R. Apa R? R adalah putaran. Putaran di mana? Putaran di 03. Titiknya 03 itu adalah titik putaran. Ini titik putaran saya. 03. Okey. Dia kata lawan arah jam. Okey, lawan arah jam. Jadi, macam tadi kita akan ambil pembaris. Okey, bila dia kata lawan arah jam, awak ambil pembaris, letakkan pembaris awak dekat sini. Okey. Sorry. Saya gerakkan, ni seolah-olah pembaris saya. So, dia bergerak sini, nampak tak? Bila dia 90 darjah, okey, dekat penjuru tu, letakkan situ. Jadi, awak akan buat garisan dekat sini. Allah Akbar. Okey. Ini sebab pusat putarannya 03. Dia kata, alamak. Lawan jam ke ikut jam? Nak turun balik ni. Lawan Lawan. Kalau lawan naik atas lah. Kalau lawan naik atas. Faham tak awak? Jadi letak pembaris kat situ. So,
Nampak tak ni? Ini awak punya jawapan, pusat putarannya dekat 03. So, titik L awak tadi ni, ini titik L awak. Awak tengok saya guna warna warna hijau Awak buat sini, sini. Jadi 90 darjah dia naik dekat sini, naik sini. Kalau awak guna pembaris awak akan nampak lah. Jadi dia kata lawan jam. Dia bergerak situ. Faham tak? Faham tak? Faham. Ya. Yeah. Dia ulang tak? Ulangkan pasal putaran. Yang Okey, yang translasi okey okey. Okey, putaran ni awak tengok dia kata pusat dia titiknya tadi L. L dah pergi ke L prime. Lepas tu dia kata dia punya pusat putaran ialah 03. Pusat putaran 03 ni yang saya pangkah merah ni. Lepas tu dia kata pusat putaran 03 lawan arah jam. 90 darjah lawan arah jam. Jadi bila lawan arah jam 90 darjah, ambil penjuru pembaris ni 90 darjah. Jadi saya ambil penjuru pembaris ni letakkan dekat pusat putaran. Okey, titik saya kat mana? Titik saya tu titik H tu. Jadi, letak betul-betul 90 darjah macam tu. Bermakna jawapan saya akan berada di garisan ini. Sebab dia lawan jam. So, dia gitu 90 darjah. Okey, kat mana 90 darjahnya? Awak tengok sini. Ini kan, ni awak punya L tadi sini. So, dia 90 darjah lawan arah jam. Kan ini 90 darjah petak. Lawan arah jam macam ni. Maksudnya garisan tadi asalnya dekat sini. Dia akan bergerak lawan arah jam. So, jawapan kamu akan berada di sekitar garisan ini. Faham tak? Faham. Jadi kalau awak tengok daripada pusat ni, pergi di sini, dia lalu 1, ke kanan 1, 2. So bermakna ke kanan akan jadi ke atas 1, 2, 1. Maksudnya titiknya di situ. Titiknya di situ. Ni. Sorry. Okey, titiknya di hijau sini. So sinilah awak punya H double prime. So berapa titiknya? 1, 5. Dia pergi kat 1, 5. Tengok jawapan 1, 5. Faham tak? Boleh tak? Faham. Boleh Okey, so itu putar. Ya. Yeah. Boleh, Lep? Berapa yang Apa, Lep? Apa yang H double prime dekat 5? Kenapa dekat 1, 5? Apa, Lep? Dia kata kenapa dekat 1, 5? Sebab dia sini Alip tengok. Dia kan tadi ini pusat putaran awak yang saya warnakan merah. Ini titik H awak. Dari titik pusat putaran pergi titik H, kan dia bergerak sebanyak berapa tahu? Satu ke bawah, ke kanan 2. Jadi bila 90 darjah, kita akan bergerak ke mana? Kita akan bergerak di sini. Jawapan kita akan berada di sepanjang garisan ini. Cuma saya tak tahu yang mana. So nak tahu yang mana, saya kena gerak yang ke bawah jadi ke kiri. Ke kanan. Yang ke kanan akan jadi ke atas. So awak tengok dia ke kanan sebanyak 2. Bermakna dia gerak ke atas 2. Jadi tadi ke bawah, so dia akan gerak ke sini. Jadi 1. So itulah jawapan H prime awak. Sebab dia 90 darjah. Sebab awak tengok, ni kan dia bentuk segitiga dekat sini. Ni kan dia bentuk segitiga. Cari bentuk segitiga. Dekat situ. Tu dia 90 darjah dia. 90 darjahnya macam tu. Okey tak? Okay, aku faham. Okey, faham Alhamdulillah. Okey. Aduh. Okey, tengok soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Okey, cuba buat. Jadi dekat sini sebenarnya dah habis soalan tu awak kena padam lah. Nanti kalau tak awak nak conteng macam mana awak padam? Buat balik. Okey, cuba buat soalan nombor 4 pula. Cuba buat sendiri nombor 4. Tuk lah aircon sejuk lah. Tuk aircon.
Adik tutup aircon, sejuk. Okey, nombor 4. Cuba buat Subhanallah. Hei, budak ni lah. Ada berapa orang 13 orang. 13 orang lagi, harapnya nanti tengok rekod ni. Boleh tak gerak? Boleh. Boleh okey, good. Soalan ni saya nak awak mesti boleh buat. Sebab ini wajib keluar ni. Mesti ada ni. Hari ni hari Khamis. Letih tak PDPR korang? Tapi cikgu tak sentiasa ada Google Meet kan? Betul tak? Bukannya bukannya berdiri kan. Kalau macam lepas tahun baru Cina, lepas raya haji ni, kita masih PDPR macam tadi pun kelas tengah tampak pun saya tak cakap dengan diorang. Tiba-tiba saya tak buat Google Meet. Tapi saya bagi soalan dalam Google Form. Lepas tu saya guide dalam Telegram. Lepas tu sebabnya Google Meet kadang-kadang diorang tu ramai. 71 orang. Memanglah join 60 orang. Diorang join. Tapi mungkin setakat join duduk je. Bila saya bagi latihan, saya tengok baru kelang kabut. Jadi nanti korang pun sesekali kena buat macam tu lah. Tak buat Google Meet, tiba-tiba saya bagi soalan. Soalan tu saya bagi macam penilaian. Terus buat. Dalam masa sejam, diorang kena hantar balik. Tadi dekat 5N saya buat macam tu lah. Tapi 5N tadi saya tak ajar. Saya bagi diorang video. Tanyalah pasal penyakit. 6 soalan lah termasuk dekat korang. Saya tahu saya jadi macam mamai lah. Macam orang di awang-awangan tadi. Bercakap tapi tak sedar cakap apa. Mesti cikgu penat cikgu. Tu lah. Dia macam sebab malam tadi duk ber-Google Meet dengan senior korang sampai dekat pukul 2 pagi. Okey, dah dapat nombor 4. Okey, dapat. Berapa jawapan? -6, 2. -8, 7. Okey, orang lain dapat tak? Betul -6, 2, -8, 7. Okey Adik? 62 itu. Macam mana dapat -62? Okey, adik tengok Dia kata translasi -2, 3. Titiknya apa? Titiknya titik M. Okey, titik M. Dia buat RP. Titiknya M. So, ambil M. Korang bacalah modul korang. Saya naik turun. Saya nanti susah nak gerak. Okey, jadi kalau awak tengok titik yang kita nak buat sekarang adalah titik M. Okey, kemudian kalau awak tengok titik M tu mana? Tu titik M kita berada di -2, 4. Itu titik M. Soalan kata titik M menggunakan RP. RP maksudnya kita buat P dulu. RP pada Y sama dengan 4. Jadi Y sama dengan 4, maka titik kita pergi dekat mana? Okey, bila dia kata Y sama dengan 4, mana saya baca Y sama dengan 4 ni? Baca soalan nombor 2 lah pula. Nombor 3, soalan nombor 3. RP, P adalah pantulan X sama dengan -3, kan? Betul tak? Baca soalan nombor 4. Awak baca soalan nombor 4. Okey, saya besarkan ni. Soalan nombor 4, dia kata dia buat RP. P adalah pantulan pada X sama dengan -3. Ini titik garis pantulan. So, dia pantulkan, maka dia pergi dekat sini. Stop. Dekat sini kamu punya M prime. Habis.
Lepas dia pantulkan RP. PR. Awak buat P dulu baru R. Dia punya huruf kat situ RP. Bermakna kita buat R. R tu apa? Dia kata putaran lawan arah jam. Pusatnya negatif 42. Mana negatif 42? Negatif 42. Ini pusat putaran. Yang saya pangkah tu pusat putaran. Okey, dia kata lawan arah jam. Jadi awak ambil ni, M prime awak bawa ke pusat putaran. Lawan arah jam. Kalau ikut arah jam, kita gerak ke kanan. Lawan arah jam, gerak ke kiri. Ambil ujung pembaris. So, saya dapati ujung pembaris di sini. Berapa ni petak? 1, 2. So, dia gerak 1, 2. Maka, di sinilah M double prime awak. Iaitu negatif 6, 2. Okey, Alip? Okay, go. Okey. Okey, soalan B. Soalan B dia kata TR. TR. Kita buat R dulu. R itu adalah putaran. Okey, saya kena padam. Saya kena padam baru saya boleh nak lukis yang lain. Okey, jadi titiknya sama, titik M. Titik M dia kata TR. Maksudnya kita putar dulu. R putaran dia pada titik negatif 42. Ini titik awak negatif 42. Okey, jadi saya ambil pembaris, saya buat garisan dekat sini. 90 darjah sebenarnya dia akan tegak macam ini, 90 darjah. Dia lawan arah jam. So, dia berapa ni? Ke kanan ni 2, ke atas 2. So, ke kiri 2, ke atas 2. Di sinilah awak punya M prime. Okey, kemudian lepas R dia buat T. T apa? T translasi. Translasinya berapa? Negatif 2, 3. 1, 2, 3 dekat atas. So, jawapannya ialah 7 ke? Negatif 8, 7. Dapat? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. So, seterusnya kita tengok. Sekejap okey. Seterusnya. Okey, itu soalan yang ke-4. Okey, yang ke-5. Boleh cuba buat 5? Okey, one more. Oh, Cuba buat. Ya. itu macam mana pantulan garis Y dengan X? Oh, Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X. Ini garisannya. Okey, sekejap Y sama dengan X. Ada pembaris. Tapi pembaris ni saya tak boleh ambil untuk penjuru. Tu yang saya tak boleh guna pembaris. Ni Y sama dengan X. Maksudnya dia lalu kat paksi titik putar titik titik asalan. Apa maksud Y sama dengan X? Maksudnya kalau X 2, Y 2. Nampak? Kalau X 1, Y-nya pun 1. Kalau X 4, ini 4. Itu yang dikatakan Y sama dengan X. Boleh? Boleh. Okey, cuba buat soalan nombor 5. Oh. InsyaAllah saya akan terangkan semua untuk yang ini. Saya tak nak masuk dulu tajuk baru. Biarkan dulu Okey, dah dapat dah nombor 5. Ada yang dapat tak? Nombor 5 dia nak titik N. Titik N menggunakan RP. So, awak buat P dulu. Allah Akbar. Dah?
Nasiblah sebelum PKP kita dah ada modul ni kan. Senang sikit. Dah? Cikgu tak faham, cikgu. Tak faham. Okey, tak apa, Lip. Tak apa, Lip. Jangan give up, Lip. Tak apa, Lip. Tengok, Okey, sekarang awak tengok, soalan tu dia kata titik N. Mana titik N? Ini titik N. Okey, awak tengok saya guna warna hijau, Siapa yang okey, teruskan. Ini titik N awak. Titik N, dia kata RP. RP iaitu pantulan. Pantulan pada Y sama dengan X. Masalahnya sekarang awak kena tahu kat mana garisan Y sama dengan X. Kalau tadi dekat garisan Y, contohnya Y sama dengan 8, itu Y sama dengan 8. X sama dengan negatif 8, itu X sama dengan 8. Tapi kalau Y sama dengan X, maksudnya dia ni Y sama dengan X. Maksudnya kalau kita buat jadual X, Y, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Itu maksudnya. Jadi kalau kita plotkan X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Saya buat garis lurus. Itu adalah paksi pantulan saya atau garis pantulan. Jadi soalan kata RP. Maksudnya kita pantulkan ikut garisan dulu. So pantulan dia, ini awak punya titik N. Bila pantulan, awak kena pergi dekat garisan ini. So saya gerak berapa ni? 1,5. Bermakna saya akan naik setengah 1. So N prime awak pergi sini. Okey Alip? N dia. N prime okey Alip? Okey, cikgu. Okey. Lepas dia buat P, dia buat R. R tu apa? R tu dia kata putaran. 90 ikut arah jam pada pusat asalan. 90 pada pusat asalan. Jadi awak tengok 90 pada pusat asalan, saya akan gunakan warna biru untuk pergi ke pusat asalan. Ni awak punya N prime pergi pusat asalan. Okey, buat garisan. Okey, itu pusat asalan awak. So, saya buat garis ni. Ini awak punya garisan. Okey. Kemudian, dia kata 90 darjah. Okey, 90 darjah pada pusat asalan. Dan dia kata ikut arah jam. Ikut arah jam maksudnya awak kena putar 90 darjah ikut arah jam. Gerak macam tu. So 90 darjah tu dekat mana nak tahu? Okey, sebab tu saya kata tadi kena ada hujung pembaris. Hujung pembaris, jadi sebab kat pembaris ni tak ada penghujungnya, jadi susah nak cari. Jadi kalau betul-betul awak tengok awak tengok ni garisan dekat pembaris awak ni yang saya buat ni, yang ni kan, tapi pembaris tu saya tak boleh conteng. Okey, 90 darjah maksudnya saya gunakan sini. Awak nampak tak garisan biru saya tu? Nampak. Boleh nampak kan? Jadi bermakna 90 darjah saya akan pergi bawah ni. Sebab dia kata ikut jam. Faham? Okey, jadi inilah 90 ikut jam. Okey. Daripada asalan pergi ke N prime, saya gerak berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ke kanan 1, 2. Jadi tadi yang ke atas 5, saya akan buat dia ke kanan. Ke atas saya akan buat ke kanan. Tadi 5 kan? So saya pun gerak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya turunlah pergi dekat garisan. Dia kata 2, 1, 2. So ini jawapan saya. So jawapannya berapa? 5 negatif 2. Okey tak? Dia kena buat tau. Awak tak boleh tengok je apa yang saya tunjuk ni. Kalau yang tak berapa faham, nanti awak tengok balik yang saya record ni. Awak tengok balik untuk soalan ni. Kita bincang berapa soalan ni? Kita ada bincang 5 soalan sebenarnya. Okey Alip, boleh Alip? Boleh, cikgu. Keluar link dah pula. Okey, so seterusnya tengok kita tengok yang seterusnya dia kata T kuasa 2. Huruf N ni T kuasa 2. T tu apa? T tu translasi negatif 43. So awak tengok saya gunakan warna purple. Saya guna warna purple. Okey, translasi
bila dia kata T kuasa 2, kan dekat soalan tu T kuasa 2, maksudnya kita buat T 2 kali. So, negatif 4, gerakkan. 1, 2, 3, 4, negatif 4. 3 naik atas 3. 1, 2, 3. Buat lagi 4. 1, 2, 3, 4. Naik 3. 1, 2, 3. Maka jawapan kita adalah negatif 3, 8. Faham? Sebab dia buat translasi kedua-duanya. Boleh? Boleh. Boleh, Alep? Nanti tengok balik. Jangan main salin je tau. Saya tak nak awak main salin tapi awak tak faham. Biarlah awak tanya banyak kali pun tak apa, saya terangkan yang ini. Boleh? Okey, walaupun kita dah bincang, awak dah tahu jawapan. Kalau awak nak betul-betul faham, awak nak berjaya, awak padam apa yang dah conteng tadi, awak buat balik bagi awak faham. Ada 5 soalan dekat sini, insya-Allah tak ada masalah untuk kamu memahami. Okey, kamu nak fahami kat sini. Okey, kita tengok dulu yang ini agak-agak boleh tak nak buat. Maksud saya awak boleh. Okey, tengok Yang ini pun sama sebenarnya, cumanya gambar. Okey, tengok saya terang pada contoh. Nanti kok awak boleh buat soalan yang muka surat ini. Jangan tengok belakang. Gabungan transformasi AB mematuhi sifat kalis tukar tertib. Okey. Jadi dekat sini apa yang dimasukkannya? Dia kata A adalah pantulan garis X sama dengan 1. Okey, kemudian putaran 180 pada titik 10. Okey, awak tengok dekat soalan pertama, kalau awak tengok dia kata dekat sini, okey, dia nak diberi A adalah pantulan pada paksi X. So gambar ni dia pantulan pada paksi X. Bila dia pantul paksi X, dia turun ke bawah. Dapatlah S prime yang dibuat ni. Faham? Translasi 5 negatif 2 maksudnya dia gerak sebanyak 5 ke kanan. Okey, negatif 2 ke atas. Maka kamu punya S prime kamu di sini. A double prime. S double prime kamu di sini. Okey. Kemudian kalau awak tengok dekat sini, dia kata, dia suruh kita buat apa dekat sini. Oh, sorry sekejap ya. Soalan ni tentukan sama ada gabungan transformasi AB berikut mematuhi sifat tukar tertib. Apa yang dimasukkan sifat tukar tertib dekat sini? Okey, sorry. Kalau awak tengok dekat situ, kita akan lihat yang dimasukkan tukar tertib kedudukan dia. Maksudnya, awak tengok mula-mula soalan ni, dia katakan dia buat, awak tengok dia pantulkan X. Kalau saya pantulkan X, saya pergi sini. Kemudian, kita akan pergi 5 negatif 2. 5 negatif 2, 5 ke kanan, negatif 2 ke bawah. Okey. Tapi kalau kita terbalikkan pula. Okey, itu kalau saya buat A baru B. Kita buat B dulu. Kalau B dulu, saya ke kanan. Lepas tu ke bawah. Lepas tu, kita pantulkan pada paksi X. Awak nampak? Dia tak jumpa tempat yang sama. Maka dia bukan sifat kalis tukar tertib. Kalau dekat contoh, awak tengok dekat contoh. Okey, you tengok kat sini. Okey, kalau ikutkan you punya P. P kamu, kalau kamu pantulkan pada X sama dengan 1. Pantulkan pada X sama dengan 1. Ini X sama dengan 1 kamu. Kamu pantulkan 1, 2. 1, 2 dia pergi dekat P prime. Lepas pantul, dia putarkan 180 pada titik 10. X10. So, dia akan pantulkan sini. So, dia pergi ke sebelah sini. Ini awak punya, sorry. Dia nak 180. So, gerak pergi sini. So, ini awak punya P double prime. Kalau awak terbalikkan, awak buat putaran dulu. Maksudnya dari sini, awak putarkan, awak dapat sini. Bila awak pantulkan, awak dapat benda yang sama. Itu yang dimasukkan kalis tukar tertib. Faham? Faham tak? Faham. Maksudnya macam ni. Awak buat A dulu baru B ke, buat B dulu baru A, awak dapat tempat yang sama. Itu yang dimasukkan dengan sifat kalis tukar tertib. Tapi kalau soalan ni, nombor 1 ni awak tengok, saya ulang balik. Soalan nombor 1 ni, dia punya objek ini.
Kalau saya buat A dulu. A adalah pantulan pasti X. Saya pergi bawah. Lepas tu bila saya translasikan, -5, -2, saya pergi ke bawah sini. 5, -2, dia pergi bawah. Dekat sini. Tetapi kalau saya translasikan dulu, baru saya pantulkan, saya pergi dekat yang ini. So, dia tidak berada di tempat yang sama. Maka dia adalah merupakan tidak mempunyai sifat kalis tukar tertib. Alamak. Dia lari. Faham tak? Jadi lepas ni kalau orang tanya, apakah yang dimasukkan dengan sifat kalis tukar tertib, kamu dah tahu dah. Bahawa A, B, B, A, you akan dapat image yang sama. Boleh? Boleh. Okey. Boleh. Jadi awak tengok dekat sini, kita semak balik. Ini. Yang ini dia kata apa? A, B. Dari A dulu baru B ke, B dulu baru A ke? So ini nampak. Ini Q. Okey, Q kalau kita buat A dulu baru B. A dulu maksudnya kita putarkan 90 darjah. Okey, pada asalan dia jadi sini. Kemudian pembesaran 1/2 maksudnya dia mengecil. Jadi kalau awak tengok dekat sini, you punya Q double prime, you akan dapat pada tempat yang sama. So bila dia dapat pada tempat yang sama, maka dia mempunyai sifat kalis tukar tertib. Faham? Boleh? Boleh. Okey, jadi saya nak awak cuba semak yang ini je sampai muka surat ini. Fahamkan betul-betul dua muka surat ini. Okey, so kita akan sambung kelas kita selepas Raya Haji, Raya Aidiladha. Boleh? So, saya ucapkan selamat Hari Raya. Okey. Dan kalau tak ada apa-apa, rajin-rajinkanlah puasa masa sebelum Hari Raya Kurban tu. Tak dapat 2 hari, buatlah sehari. Kita raya hari Selasa, puasa hari Isnin tu pun Alhamdulillah. Boleh? Supaya kan kamu tak ada berkorban kan? Sebab tak kerja lagi nak berkorban apa? Jadi kita berpuasa insyaAllah. Boleh? So, selamat Hari Raya. Kita doa, sama-sama doa COVID akan berakhir dan awak pun duduk diam-diam dekat rumah. Boleh? So, jumpa next class. Okay? Bye. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima Sama. kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama.